Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Cendasami langsung dari Parlimen. Baik, hari ini merupakan hari kedua persidangan Dewan Rakyat yang berlangsung pada sesi kali ini. Dan untuk pengetahuan anda, semalam hari pertama persidangan Dewan Rakyat boleh dikatakan cukup warna-warni dengan ketegangan yang berlaku di antara pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Jika kita lihat apabila usul pertukaran speaker yang telah dibangkitkan ataupun yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan seterusnya semalam pertukaran usul pertukaran speaker telah pun berjaya dilaksanakan selepas undi belah bagi yang memperlihatkan 111 ahli parlimen menyokong pertukaran usul pertukaran speaker, manakala 109 lagi menentang ataupun tidak mahu usul pertukaran speaker diadakan. Dan untuk pengetahuan anda, speaker baharu iaitu bekas pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu Datuk Azhar Azizan Harun telah pun dipilih sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat yang baru, dan seterusnya Datuk Seri Azlina Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang, telah pun dilantik sebagai timbalan speaker yang baru bagi menggantikan Ngah Komeng yang sebelum ini menjadi timbalan speaker Dewan Rakyat. Baik, seperti biasa iaitu mengikuti peraturan-peraturan yang terdahulu di dalam aturan urusan mesyuarat, seperti mana yang kita sedia maklum, hari ini iaitu Selasa dan Khamis, waktu pertanyaan-pertanyaan menteri atau MQT akan diadakan dan seterusnya diikuti dengan pertanyaan jawab lisan, dan terakhir sekali adalah perbahasan usul-usul yang telah diletakkan di bawah aturan urusan mesyuarat. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, antara 3 soalan di waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Soalan pertama adalah daripada Ahli Parlimen Setiu Syahri Zukir Naim yang meminta Perdana Menteri menyatakan status pelaksanaan penebusan ganti cuti rehat GCR kepada wang tunai selama 75 hari kepada penjawat awam yang telah berkhidmat selama 15 tahun seperti yang telah diumumkan dalam Pembentangan Belanjawan 2020, dan soalan ini jangka akan dijawab oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan seterusnya soalan kedua yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Calvin Yee Lin Win yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan berkenaan pelan kerajaan untuk memudah dan mempercepatkan proses mendapatkan status kewarganegaraan untuk anak-anak tanpa kad pengenalan atau lebih dikenali sebagai stateless children, termasuk membaharui SOP yang ada untuk menangani isu ini secara cepat dan holistik. Soalan ini dijangka akan dijawab oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan soalan yang terakhir bagi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT pada hari ini akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hun Wai yang meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan perkembangan terbaru berkenaan pilihan raya kerajaan tempatan. Dan soalan ini akan dijawab oleh Menteri sendiri oleh Zuraidah Kamaluddin. Dan seterusnya selepas sesi MQT akan diikuti dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dan untuk pengetahuan anda, selepas waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan akan diusulkan iaitu usul titah diraja. Titah raja ini akan dibahaskan mengikut tempoh tertentu dan akan mengalami proses penggulungan oleh barisan menteri kabinet. Dan untuk pengetahuan anda, usul ini akan dicadangkan oleh Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan. Dan seterusnya selepas usul titah raja, rang undang-undang racun Pindaan 2019 akan dibentangkan oleh Menteri Kesihatan untuk bacaan kali kedua, dan seterusnya rang undang-undang perlembagaan Pindaan nombor 2 2019 dan juga rang undang-undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis IPCMC 2019. Kedua-dua rang undang ini akan dibentangkan oleh Perdana Menteri. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum kita mulakan prosiding mengenai waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada pagi ini, izinkan saya membincangkan tentang 2 perkara. Perkara yang pertama mengenai perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yang Berhormat Baling semalam yang bersangkutan dengan perkataan gelap dan memakai bedak. Saya telah meneliti handset
mengenai kejadian tersebut, dan saya mengambil keputusan bahawa perkataan-perkataan tersebut adalah agak ofensif, dan saya ingin mengarahkan YB Baling untuk memohon maaf dan menarik balik perkataan tersebut. YB Baling, saya persilakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya akur, tetapi izinkan saya sedikit sebagai seorang ahli parlimen, saya nak menjelaskan sedikit. Pertama sekali, saya tidak sama sekali ada sebarang niat untuk memanggil sesiapa sebagai gelap dan sebagainya. Tolong YB Baling, saya rasa sedang menerangkan keadaan beliau, dan beliau pun akur, beliau kata beri beliau peluang. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Just quick one, sir. 2 tahun saya duduk di situ, di same spot di situ. Sememangnya kawasan tu gelap dan kami selalu tak dapat perhatian daripada Datuk Speaker. Jadi bila mana semalam beliau tengah bercakap-cakap, saya kata kawasan, saya kata gelap, tak nampak kawasan tu. Maksud saya kawasan tu. Bagi saya adalah penting untuk rakyat netizen yang tidak berdosa di luar sana tahu, supaya saya tidak ada sama sekali niat untuk memanggil sesiapa gelap, kerana diri saya sendiri pun Allah telah takdir saya dilahirkan sebagai gelap. Jadi tak ada sebab pun saya nak panggil orang lain gelap. Walau bagaimanapun, dengan ini saya menarik balik dan memohon maaf. Terima kasih Datuk Yang Speaker. Saya berterima kasih kepada YB Baling kerana kita tidak ingin panjangkan perkara ini. Saya harap YB Baling dan juga semua ahli-ahli Dewan yang berhormat tidak akan menggunakan lagi kata-kata kesat yang ofensif, yang berbau perkauman, yang berbau seksis dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Perkara yang kedua ialah tentang atur cara percakapan tu. Saya harap semua Speaker, ada here on your left. Sebelah kiri. Saya. Terima kasih Tuan Speaker. Masih di kawasan yang gelap sikit. Saya mengucapkan terima kasih di atas huraian ataupun keputusan daripada Tuan Speaker mengenai apa yang berlaku semalam. Ianya tidak patut berlaku, tetapi telah berlaku, dan pada pandangan saya dan saya percaya ramai ahli parlimen juga di sini berpendapat perkara tersebut, walau apapun alasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Baling, tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu disebut. Sebab kita faham niat di sebalik kenyataan tersebut bukanlah semata-mata untuk mengatakan tempat ini gelap, kurang lighting dan sebagainya. Dan sekiranya beliau kata hanyalah isu dia, kenapa tidak dijelaskan, kenapa perlu mengungkitkan isu, pakailah bedak. Itu adalah satu komen yang sangat seksis, dan sebelum itu mengenai yang gelap ni adalah satu kenyataan yang resis. Terima kasih. Kita ada queue time. Saya tak mahu memakan masa dalam queue time tu. Saya terima apa yang diperkatakan semalam. Saya putuskan sememangnya perkataan itu ofensif, dan saya telah mengarahkan YB Baling untuk minta maaf dan tidak mengulanginya lagi, dan beliau telah bersetuju untuk buat demikian. Jadi saya harap kita boleh pergi ke agenda-agenda yang seterusnya. Tuan Speaker, saya juga ingin menyatakan di Dewan Yang Mulia ini, tak apa. Yang Berhormat Baling, terima kasih. Yang Berhormat Baling adalah dengan izin a repeat offender. Ya, saya akan mengambil tindakan yang lebih tegas sekiranya berlaku lagi. Selama saya dalam Dewan Yang Mulia ini, bukan saya sahaja, ramai lagi ahli parlimen, terutama sekali ahli parlimen wanita yang telah menjadi mangsa kepada kata-kata kesat daripada Yang Berhormat Baling. Terima kasih. Saya mohon satu ruling yang tegas daripada Tuan Speaker, sekadar menarik balik dan mohon maaf. Yang Berhormat Baling dah buat banyak kali dah. Masih tidak bertaubat lagi. Okey. Sila duduk. Okey, kita tak mahu panjangkan perkara ini. Terima kasih. Maka kalau benda itu terjadi, jelutong tu lagi dahsyat. Apa? Jelutong tu lagi dahsyat. Tak pernah orang kacau. Satu Malaysia benci kat jelutong tu. Sebut lagi. Saya tak perlu sebut. Two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. Terima kasih. Terima kasih. So saya nak ingatkan kepada semua. Semalam bukan saya perkataan unparliamentary, seksis, gelap dan sebagainya.
jam 3 petang semalam ahli Parlimen Sepang juga menggunakan perkataan shame on you speaker. Yang itu juga unparliamentary, bertentangan dengan 36(4). Itu cerita lain. So kalau cerita itu lain, that's a different jadi sebenarnya Datuk yang dipertua, perkara itu juga harus dibagi amaran dan teguran yang hormat. Terima kasih YB Beluran. Okey. Betul kawan sebut baruah semalam. Ahli-ahli yang berhormat semua, saya harap dari pagi ini marilah bersama-sama kita mengambil bertekad untuk berbahas secara sopan dan santun, ya. Saya cuma ingin ingatkan kalau sesiapa yang ingin meminta laluan tu berdiri dan meminta laluan dan sekiranya diberi baru bercakap. Cuma seorang saja yang boleh kontrol mikrofon tu pada setiap masa. Terima kasih. YB kawan, Batu kawan, semalam pun saya ada masalah sebab bila YB bangun tu, oleh kerana YB duduk di tempat orang awam sebenarnya, tidak ada skrin ni, tak keluar YB kawan, Batu kawan tu. Bila saya nak address YB pun saya tak tahu nak address. So saya minta maaf tentang perkara itu. Okey, saya rasa kita selesaikan perkara ini sekarang. Muhammad, Batu kawan telah mengeluarkan perkataan baruah. Saya minta ditarik balik perkataan baruah. Tak apalah, YB Arau. Jadi speaker benar gunakan perkataan baruah. Saya tak benarkan. Hari ini saya akan gunakan perkataan baruah dengan hebatnya. Saya tak benarkan. Saya tak benarkan. Jadi saya rasa jangan kita gunakan lagi lah ayat-ayat dan perkataan yang sedemikian. Ya. Terima kasih. Okey. Waktu pertanyaan menteri. Setiausaha. Silakan yang berhormat Setiu kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Di-Pertua, soalan pertama saya berbunyi, minta Perdana Menteri menyatakan status pelaksanaan penebusan ganti cuti rehat GCR kepada wang tunai selama 75 hari bagi penjawat awam yang telah berkhidmat selama 15 tahun seperti yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2020. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat sekalian, terima kasih kepada Yang Berhormat Setiu di atas soalan pertama MQT pada hari ini. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat yang bertanya, pembayaran gantian cuti rehat ataupun GCR merupakan salah satu faedah persaraan yang dibayar kepada pegawai kerajaan persekutuan apabila mereka bersara pilihan, bersara wajib atau meninggal dunia semasa di dalam perkhidmatan. Penerimaan pencen, ganjaran dan GCR apabila penjawat awam itu bersara adalah merupakan suatu penghargaan kerajaan atas sumbangan bakti mereka sepanjang perkhidmatan dan juga sebagai suatu sumber pendapatan kepada pegawai berkenaan dan juga keluarga mereka. Jumlah pengumpulan GCR maksimum yang berkuat kuasa sekarang adalah sebanyak 150 hari sepanjang perkhidmatan mereka. Berhubung dengan cadangan penembusan gaji GCR kepada wang tunai selama 75 hari bagi penjawat awam yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun seperti mana yang telah diumumkan dalam pembentangan bajet 2020 pada 11 Oktober 2020 iaitu dalam kerajaan yang lalu, kerajaan sekarang ini telah memutuskan untuk mengkaji semula cadangan tersebut. Kajian semula ini dirasakan wajar kerana penebusan awal GCR semasa dalam perkhidmatan didapati tidak menguntungkan kepada penjawat awam itu sendiri. Ini adalah kerana formula pengiraan penebusan awal GCR ini adalah berasaskan kepada gaji semasa penjawat awam itu. Jumlah yang diterima menerusi penebusan awal semasa dalam perkhidmatan didapati lebih jauh rendah berbanding dengan semasa mereka bersara kerana gaji akhir yang diterima ketika mereka bersara adalah lebih tinggi.
Selain daripada itu, penebusan awal GCR adalah dikira selain daripada mereka itu rendah, GCR ini dikira sebagai pendapatan kasar penggajian yang boleh dikenakan cukai mengikut perenggan 4B Akta Cukai Pendapatan 1967, dan ini akan mengurangkan lagi jumlah wang yang diterima oleh pegawai tersebut berbanding jika dibayar semasa mereka bersara kelak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Setiu untuk mengemukakan soalan tambahan pertama dalam masa 30 saat. Datuk Yang Pertua, soalan tambahan. Apakah sebab yang menyebabkan kajian serta perinci tidak dibuat sebelum pembentangan bajet 2020 yang lalu? Dan apakah implikasi keuangan jika sekiranya dilaksanakan GCR ini? Terima kasih YB. Sila Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih kepada Setiu. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi bahawa dasar untuk penebusan GCR selama 75 hari bukan 150 hari adalah dasar kerajaan sebelum ini. Oleh itu, apabila dikaji semula dasar ini, maka kerajaan sekarang ini berhasrat untuk membuat kajian semula. Sebagaimana saya sebut tadi, dasar 75 hari penebusan ini lebih tidak menguntungkan pejabat awam. Saya nak beri dua simulasi. Sebagai contohnya, kalau sekiranya seorang pegawai bergrade M54, sekiranya mereka menebus GCR ini apabila mereka bersara penuh, mereka akan mendapat sejumlah RM55,107.90. 55,000. Tetapi kalau mereka menebus di dalam masa perkhidmatan dengan mengambil 75 hari, mereka pada masa 75 hari mereka mendapat RM15,355.05. Kemudian semasa bersara mereka mendapat lagi RM27,553.95. Jumlah yang kedua-dua mereka dapat hanya RM42,909 sahaja berbanding dengan kalau mereka ambil semasa bersara penuh. Bezanya mereka rugi sebanyak RM12,198.90. Jadi atas dasar inilah kerajaan sekarang ini bercadang untuk membuat kajian semula demi untuk faedah dan juga kepentingan pejabat awam sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mempersilakan Yang Berhormat di sebelah sini untuk mengemukakan apa-apa soalan tambahan yang kedua dalam masa tempoh masa 30 saat. Kalau ada. Speaker daripada Johor Bahru, cuma soalan susulan kepada Yang Berhormat Menteri. Apabila Menteri menjelaskan bahawa dikaji semula, adakah rancangan itu untuk membatalkan terus penebusan ini ataupun sebenarnya nak lihat balik dari segi rate ataupun nilai yang lebih baik? Cuma yang penjelasan Menteri tadi juga ada ketika kaki tangan kerajaan itu memerlukan wangnya sekarang. Sebab itu penebusan itu perlu diberi kelonggaran supaya sekiranya wang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi kepada pemohon, supaya beliau ataupun individu tersebut mendapat wangnya sekarang daripada terpaksa menunggu sehingga habisnya persaraan penuh. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih sahabat saya daripada Johor Bahru. Apabila kita mengkaji semula perkara ini, ianya belum diputuskan lagi bagaimana bentuk pelaksanaan yang baru. Boleh jadi ianya akan dikekalkan dasar yang telah dibuat pada tahun 2020 dengan penambahbaikan, memikirkan kerugian kepada penjawat awam, ataupun satu dasar yang baru. Itu belum diputuskan lagi. Jadi saya tak boleh memberitahu apa yang akan dibuat dalam selepas kajian ini. Terima kasih. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching untuk mengemukakan soalan beliau. Terima kasih Tuan Speaker. Bandar Kuching minta Menteri Dalam Negeri menyatakan pelan kerajaan untuk memudahkan dan mempercepatkan proses mendapatkan status kewarganegaraan untuk anak-anak tanpa kad pengenalan atau stateless children dengan izin, termasuk memperbarui SOP yang sedia ada untuk menangani isu ini secara cepat dan holistik. Terima kasih. Terima kasih YB Kuching. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Silakan.
Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Tuan Kevin Bandar Kuching. Tuan Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, dalam memastikan permohonan kewarganegaraan individu berumur bawah 21 tahun, di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan dapat diproses dengan lebih sistematik dan berkesan, Kementerian telah selesai menambahkan prosedur pengendalian standard atau SOP tersebut. Permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan dengan tempoh pemprosesan yang lebih singkat dari permohonan lengkap yang diterima mulai tahun 2020. Ia bermula daripada tahun 2020. Sebelum ini ada banyak masalah yang timbul dalam prosedur yang baru ini. Mulai tahun ini sudah pun kita menambah baikkan segala prosedur yang ada. Penambahbaikan SOP berkenaan adalah berdasarkan kepada pematuhan syarat di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan dan juga Citizenship Rules 1964 serta turut mengambil kira pelbagai aspek termasuklah kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sedia ada. Kelahiran yang berlaku di Malaysia tidak menyebabkan seseorang individu memperoleh kewarganegaraan secara automatik. Kewarganegaraan seseorang individu ditentukan berdasarkan kepada status perkahwinan dan juga taraf kewarganegaraan ibu bapa kandung sewaktu kelahiran berlaku, selaras dengan peruntukan di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan Citizenship Rules 1964 serta perundangan berkaitan yang berkuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, pengangkatan kesahtarafan anak dan peraturan imigresen. Sukacita diingatkan bahawa ibu bapa dan penjaga kepada individu yang bertaraf yang belum ditentukan atau bukan warga negara bertanggungjawab sepenuhnya. Saya nak beri penegasan di sini. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan kewarganegaraan, dokumen pengenalan diri dan dokumen perjalanan dengan negara asal bagi mengelakkan ketiadaan dokumen pengenalan diri, keberadaan tidak sah di Malaysia dan seterusnya disalahanggap sebagai tidak memiliki kewarganegaraan dari mana-mana negara atau stateless. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuching untuk mengukakan apa-apa soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Terima kasih Tuan Ketua. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Sebenarnya jawapan yang diberikan hampir sama setiap tahun. Isu ini belum lagi diselesaikan. Dikatakan ada yang diperbarui, ada yang ditambah baik, tetapi kita tidak dapat melihat results daripada penambahbaikan tersebut. Jadi soalan saya, dikatakan bermula dari 2020 kita ada penambahbaikan. Apakah penambahbaikan dalam proses tersebut? Selain itu, soalan kedua, bagaimana kerajaan dapat menyelaraskan pelaksanaan pemberian dokumen kepada stateless children ini? Kerana kalau kita lihat di Sabah dan Sarawak, isu ini sangat-sangat rumit. Bagaimana kerajaan nak kategorikan siapakah PTI, siapakah stateless children? Kerana di Sabah Sarawak kita juga ada pelarian perang sejak tahun 70-an. Generasi ketiga, keempat, anak-anak semua ada di Sabah dan Sarawak juga. Apakah rancangan kerajaan untuk mengatasi masalah ini, to solve this problem? Jangan kita punish these children just because of dosa ibu bapa ataupun kelembapan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Habib Kuching. Sila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Kuching. Saya ingin maklumkan di sini. Tadi saya dah berikan penekanan bahawa masalah kewarganegaraan atau taraf anak-anak ini kita pulangkan kepada individu-individu tertentu, terutamanya ibu bapa mereka. Pertama, mereka mesti mempunyai dokumen yang sah.
Kalaulah anak-anak ini tidak ada dokumen yang sah, tarafnya seperti orang yang biasa yang tidak tahu bagaimana untuk kedudukan mereka yang ada. Jadi sebab itu saya nak maklumkan SOP yang telah pun kita lakukan buat waktu ini adalah pertamanya untuk tempoh masa yang kita berikan kepada anak-anak tersebut, pemohon-pemohon boleh kita berikan kelulusan jika sekiranya segala dokumen yang diberikan kepada kita adalah dokumen yang sah. Banyak juga perkara-perkara penipuan yang berlaku dalam negara kita ini. Maka sebab itu kita mesti menentukan bahawa dokumen yang sah yang telah diberikan. Kalau semua dokumen telah pun diberikan kepada kita, insya-Allah kita boleh meluluskan dalam masa 12 bulan. Ini berlaku sebab itu bila kita nak melihat tentang masalah yang ada di Sabah sebagai contoh. Saya telah pun pergi lawatan ke Sabah baru-baru ini. Walaupun ada orang yang mengatakan saya pergi ke Sabah itu untuk perkara lain, tapi yang sebenarnya yang saya pergi adalah untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku. Tadi Amat Berhormat jumpa saya, Hamzah, dia kata, saya kata saya pergi nak memastikan tentang kedudukan yang dikeluarkan oleh negeri Sabah dahulu tentang HIF 22, kad burung-burung, sijil banci, IM 13. Semua ini berlaku di Sabah. Yang terpaksa kita ada nak mencela ke? Yang terpaksa kita tentukan supaya segala apa yang berlaku ini mestilah mendapat penyelesaian asal. Selepas penyelesaian asal itu telah pun kita berikan, insya-Allah kita akan pastikan dokumen-dokumen itu sah dan kita akan berikan kepastian dan mereka boleh pohon. Kalau ianya layak, kita akan berikan taraf kewarganegaraan kepada mereka. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, Libaran mohon satu soalan tambahan. Boleh tak? Ulu Rijang. Kita di galeri atas ini beri peluang lah. Mic pun tidak ada, tempat tulis pun tidak ada. Mohon Libaran lah. Yang jauh Ulu Rijang. Sebenarnya ada saya ingin menjemput YB Buford dulu untuk memberikan soalan tambahan yang kedua. Maaf. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ini daripada Sabah tadi, Sarawak, so Sabah lah kan. Ialah saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, berapakah jumlah permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan yang masih tertunggak daripada tahun 2015 hingga kini. Dan daripada jumlah tersebut, berapakah bilangan permohonan daripada negeri Sabah? Dan saya juga ingin tahu, adakah di kalangan para pemohon ini terdiri daripada anak-anak pelarian, anak-anak PTI ataupun overstayers dengan izin? Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Berhormat Beaufort. Saya nak jelaskan di sini bahawa permohonan yang telah pun mereka buat untuk melalui perkara 15A ini bagi tempoh tahun 2015 hingga 30 Jun sebanyak 31,494 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A ini telah pun kita terima. Daripada jumlah permohonan berkenaan sebanyak 28,211 permohonan sedang kita proses, manakala bagi negeri Sabah kita ada 9,388 permohonan yang diproses dan didaftarkan di negeri Sabah. Itu untuk jawapan yang pertama. Yang keduanya, sama ada permohonan ini daripada anak-anak PTI, sama ada melalui segala masalah yang ada di Sabah. Saya ingin maklumkan bahawa kita sedang memerhati secara detailnya sama ada mereka itu adalah stateless, bagaimana menyebabkan mereka ada di negeri Sabah tersebut. Seperti yang saya telah pun maklumkan tadi, ini masalah yang besar di negeri Sabah.
di antara Persekutuan dan juga Negeri Sabah. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, mohon libatkan. Oleh kerana perkara ini amat penting, perkara kewarganegaraan, saya ingin memberi peluang kepada Yang Amat Berhormat daripada Ketua Menteri Sabah untuk kerana ini berkenaan dengan Sabah pun banyak ceritanya. Saya ingin terima kasih Datuk Speaker, persoalan yang dibangkitkan. Last question ya. Sepangkat bagi Chan. Okay, berhubung kait dengan stateless children. Stateless children. Ya. Terima kasih. Boleh. Silakan Yang Berhormat. Ya. Ini berhubung kait dengan stateless children yang ada. Saya sependapat dengan Yang Berhormat daripada Kuching, perlu ada penyelesaian dia. Kena kita sedar dan tahu ada di antara anak-anak yang di peringkat awal umur mereka 7-6 tahun ditinggalkan oleh ibu bapa. Stateless kid. Ya. Yang bapa dia pun tak tahu ke mana, mak dia pun tak tahu ke mana, mereka membesar. Sehingga ada yang 19, ada yang 20 tahun. Kena tak ada penyelesaian dia. Tak boleh masuk sekolah, tak ada keterangan dia. Seperti apa yang disebutkan Lu Kuching, we must be human sikit dari segi penyelesaian. Anak-anak ini besar. Kalau kita nak hantar balik, ke mana negara mereka nak dihantar? Ke Filipina pun mereka tidak tahu mana kampung. Ke Indonesia pun tidak tahu mana suku sakat mereka. Jadi saya harap kalau ada penyelesaian, cannot be just to prolong dengan izin all this issue. There must be a solution untuk mengatasi masalah segmented. Satu yang dah dewasa, satu yang stateless. Tak ada ibu bapa, tak ada bapa angkat, tak ada penjaga mereka. Dia berkeliaran di bandar. Yang kita jadi penyelesaian dia. Jadi saya harap, saya masih ingat dulu masalah ini timbul masa saya jadi menteri pun di peringkat persekutuan. Jadi ini perkara yang cukup penting. Yang keduanya ada dibangkitkan tadi oleh Yang Berhormat daripada Menteri Dalam Negeri tentang MM13, tentang burung. 15 saat ya. Ya, burung-burung. Saya nak jelaskan bahawa MM13 is a recognized document by UN. Burung-burung kertas saja. Bancian kertas saja. Is not recognized. Dah dimasukkan 2 burung-burung dan juga bancian ini kepada yang recognized internationally. This is political asylum. How can the state, how can the government take that as a solution? Kerana yang burung-burung ini hanya mungkin dalam lingkup MM13 ini hanya mungkin dalam 40,000, 30,000. Yang bancian dengan burung-burung ini mungkin beratus ribu yang membaikkan PTI. Takkan kita nak halalkan sesuatu perkara yang tidak halal. Terima kasih. Jadi saya ingat perlu ada penjelasan dia. Sila Yang Berhormat Menteri untuk memberi penjelasan. Soalan terakhir ya. Terima kasih Yang Amat Berhormat sempurna. Kita hidup ni jangan double standard. Kalau kita nak luluskan kerana on human factor, sebab itu saya nak lihat juga segala dokumen mereka yang dilahirkan, sama ada mereka dilahirkan di Sabah atau di mana sekalipun. Masalahnya tadi Yang Berhormat kata, kita recognize only one IM13. Betul lah, kita nak recognize yang satu. Yang anak yang 19 tahun yang pakai burung-burung macam mana? Yang pakai CJ banci macam mana? Janganlah double standard. If you are looking at the human factor, biar saya uruskan supaya kita nak selaraskan semuanya. Akhirnya kita tahu mereka dilahirkan atas sifat ibu bapa yang memegang dokumen mana. Itu yang kita nak selaraskan. Bukan saya nak berikan orang semata-mata. Ini adalah negara yang berdaulat. It is not easy for anyone to have kewarganegaraan dalam negara kita. Ini bukan debate Yang Berhormat. You can talk during Royal Titah Agong nanti boleh bahas. InsyaAllah saya akan jawab balik. Yang penting kepada kita adalah untuk menentukan supaya anak-anak yang stateless ini kita tengok. Kalau kita dah tidak boleh beri apa sekalipun kelayakannya, kita akan pastikan mereka sekurang-kurangnya ada identiti untuk mereka hidup dalam negara ini. Dia ada pada saya, they are the citizen of the world. Sama ada mereka disabahkan di mana pun, mereka masih lagi manusia. Sebab itu saya nak pastikan segala apa yang dilakukan ini supaya setiap mereka yang ada dalam negara kita ini mempunyai identitinya. Itu yang patut kita berikan.
Bukan kita semata-mata nak tentukan semua orang yang stateless mesti diberikan kewarganegaraan. Should not be in that manner. Yang pentingnya adalah kita tahu daripada apa taraf yang perlu kita berikan kepada mereka daripada masa ke semasa. InsyaAllah segala ini boleh diselesaikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Tuan Dipertua, berkaitan pendidikan. Tuan Dipertua, berkaitan pendidikan sikit dah. Maaf. Izinkan Tuan. Maaf. Saya rasa kita pun telah memakan masa. Satu saja. Maaf. Okey, friendly sikit. Satu yang berkaitan pendidikan. Ada 3 question. Tak, bukan question, celahan saja. Sabar, Speaker. Permohonan saja. Tuan Speaker, untuk Negeri Sabah, Speaker. Speaker, ini isu yang berkaitan pendidikan. Dah 3 soalan. Speaker, untuk Negeri Sabah. Bukan soalan. Tuan Speaker. Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri. Berkaitan pendidikan. Izinkan saya, Tuan. 20 saat. Boleh. 20 saat. Tuan Speaker, bagi dekat Sabah. Okey, terima kasih Tuan Dipertua. 20 saat. Boleh bagi dekat Sabah. Semenjak tahun 2019, Tuan Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Zero Reject Policy ataupun polisi penolakan sifar, di mana kita membantu anak-anak warga negara yang tidak mempunyai dokumen untuk masuk ke sekolah. Kerana sebelum ini mereka dinafikan untuk belajar di sekolah kerana tidak mempunyai dokumen. Mereka dibenarkan untuk masuk ke sekolah dan pihak sekolah dan pihak PPD telah mendapat kerjasama daripada JPN untuk mendapatkan dokumen kepada mereka. Jadi saya merayu kepada KDN melalui JPN dan juga kepada KPM, Menteri Senator, untuk bersama-sama meneruskan polisi ini demi masa depan negara, demi anak-anak kita generasi mendatang. Pendidikan untuk semua, itu semua dan pendidikan adalah hak untuk semua kanak-kanak. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya rasa tak perlu jawab soalan itu sebab itu cuma satu kenyataan. Tuan Speaker, boleh sekarang saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera untuk memberikan soalan beliau. Terima kasih. Selamat pagi. Soalan saya meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan perkembangan terbaru berkenaan pilihan raya Kerajaan Tempatan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab soalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bukit Bendera kerana menunjukkan minat dalam perkembangan terbaru berkenaan pilihan raya Kerajaan Tempatan. KPKT semenjak tahun 2018 hingga sekarang masih lagi dalam penyediaan kertas untuk dibentangkan dalam kabinet yang disasarkan pada tahun 2021 pertengahan. Dan buat seketika ini KPKT telah membentuk 2 jawatan kuasa. Satu jawatan kuasa polisi dan satu lagi jawatan kuasa operasi. Jawatan kuasa polisi terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan dan agensi kerajaan berkenaan untuk mempertimbangkan isu-isu yang berkenaan perundangan, isu-isu yang berkenaan implikasi keuangan dan juga isu-isu yang memerlukan cari kaedah mekanisme pelaksanaan. Dan jawatan kuasa operasi yang dianggotai juga oleh NGO-NGO dan juga ketua-ketua komuniti masyarakat akan melihat penyediaan kertas dari aspek kajian persepsi rakyat. Dan mereka juga bertanggungjawab untuk mengadakan program-program kesedaran dan penerangan awam kepada rakyat agar mereka memahami peranan mereka sekiranya pilihan raya Kerajaan Tempatan ini dilaksanakan. Dan juga kita juga akan insya-Allah menjalankan satu pilot study untuk kawasan-kawasan atau PBT-PBT yang agak bersedia sedikit, terutamanya di negeri Selangor dan Pulau Pinang yang mana telah juga endorse pilihan raya Kerajaan Tempatan di peringkat negeri masing-masing. Jadi ini semua dalam perancangan KPKT dan insya-Allah elemen-elemen juga dalam model pilihan raya juga sedang dikaji. Kita akan sudah mengkaji beberapa model pilihan raya tempatan daripada beberapa negara luar dan insya-Allah kita akan cari yang terbaik yang boleh menyesuaikan keadaan kita di Malaysia dan memilih satu model yang akan menepati semua perkara-perkara yang telah ambil kira dalam sesi-sesi libat urus dengan semua agensi yang terlibat dan juga dengan ketua-ketua masyarakat dan komuniti, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Bukit Bendera untuk terima kasih kepada jawapan itu.
Saya ingin menanyakan apakah kekangan dari segi undang-undang, apakah pindahan undang-undang yang perlu dibuat dan apakah proses dan setakat mana, kerana soalan ini saya sudah tanya 2 tahun lalu dan saya mengulangi soalan ini tahun ini untuk mendapatkan jawapan yang berbeza, tetapi nampaknya jawapan yang sama juga masih dalam perancangan. So apakah kesungguhan kementerian dalam aspek untuk melaksanakan soalan saya ialah kekangan perundangan yang perlu dibawa ke parlimen untuk dipindah. Terima kasih YB Bukit Bendera, dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Saya kira Bukit Bendera tak perlu tanya soalan banyak kali yang sama. Jadi jawapan dapat yang sama. Jadi saya sebut 3 tahun. Menteri yang sama tu. 3 tahun sasaran. Jadi by middle of 2021, insyaAllah the paper will be ready. We present to the cabinet and for the cabinet to approve. And insyaAllah will bring to parliament to get approval as well dengan izin, ya. So jadi walau bagaimanapun saya bantu juga Bukit Bendera untuk mendapat lebih mungkin terperinci dari segi perundangan. Kita harus melihatkan buat pindaan kepada Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan juga kedua Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960 dan juga pindaan akta dan peraturan yang berkaitan di bawah bidang kuasa SPR. Dan yang keempat, mewujudkan peraturan pilihan raya kerajaan tempatan mengikut cita rasa Malaysia, insya-Allah. Dan juga dari segi implikasi keuangan, kita kena juga study lebih detail. Yang ini memang belum saya jawab terdahulunya dari segi implikasi keuangan, ya. Jadi kalau kita lihat dianggarkan kos pelaksanaan pilihan raya kerajaan tempatan sebanyak 2 juta bagi 1 PBT dan 308 juta secara keseluruhannya merangkumi 154 PBT. So these perkara-perkara yang harus kita mendapatkan kelulusan dan juga dibahaskan ataupun juga dibentangkan di kabinet. Apapun KPKT terus berusaha untuk melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan kerana kami percaya dengan adanya pilihan raya kerajaan tempatan, PBT akan dapat diperkasakan. They will be very empowered. Dengan adanya pemberdayaan kerajaan tempatan, mereka mampu untuk membuat keputusan. Mereka mampu untuk melihat bagaimana untuk meningkatkan ekonomi mereka tanpa kekangan kerajaan negeri dan dan mereka akan bertanggungjawab bila ada pilihan raya kerajaan tempatan ini. Sesiapa yang dipilih akan bertanggungjawab kepada konstitusi dalam kawasan mereka dan mereka akan tahu apakah keutamaan perkara-perkara yang harus mereka laksanakan. Saya memang setuju untuk mengangkat agenda ini kerana kita sebuah negara demokrasi, kita sudah buat pilihan raya di peringkat federal, di peringkat state dan sudah tiba masanya untuk kita melaksanakan pilihan raya di tahap kerajaan tempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Saya ingin persilakan sesiapa untuk mengukuhkan soalan tambahan kedua. Maman. Baik, terima kasih. Daripada Tuan Speaker, saya nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah pun diberikan bahawa kerajaan akan melaksanakan proses pilihan raya, cadangan pilihan raya kerajaan tempatan ini. Apakah pihak kementerian kerajaan telah pun mendapat persetujuan daripada semua anggota kabinet, khususnya daripada PAS? PAS telah membantah, malah ada kenyataan malah Menteri Penerangan sebelum ini pun pernah membidas Presiden PAS terhadap isu bantahan daripada PAS tentang pilihan raya kerajaan tempatan. Jadi saya nak dapat penjelasan adakah telah mendapat persetujuan dan adakah mereka telah bersetuju sebab mereka kata takut nanti kapiak kuasai Malaysia ni. Terima kasih. Terima kasih YB Pokok Sena. Silakan YB Menteri. Terima kasih Pokok Sena. Saya menanti-nantikan soalan daripada Pokok Sena seperti demikian. Kerana saya nak sebut, waktu saya mengangkat agenda ini dalam kerajaan yang dahulu, disanggah oleh Langkawi, tidak seorang pun yang di sana yang berani untuk menyokong saya. Tak ada seorang yang berani untuk menyokong saya ketika itu. Ampang pun tak berani waktu tu. Dalam manifesto Pakatan Harapan. Namun demikian, saya percaya dengan pendekatan yang lebih teliti, pendekatan yang lebih menyeluruh, pendekatan yang lebih memberikan maklumat dan penerangan, insya-Allah agenda ini akan juga dapat kita bentangkan kepada mereka. Gombak pun tak sanggah itu. Dan juga paguh pun tak sanggah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi PAS setujulah. Alhamdulillah. Yang di-Pertua. Maman. Saya beri peluang. Ya. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ingin mendapatkan penjelasan pihak kementerian
Seperti mana yang kita sedia maklum, berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 iaitu Akta 171, pelantikan keanggotaan PBT adalah di bawah kuasa Esko Kerajaan Negeri yang dipengerusikan oleh Menteri Besar di setiap negeri. Maka secara tidak langsung ia telah menggambarkan pemilihan PBT juga adalah daripada pilihan rakyat yang memilih kerajaan negeri. Ini bermaksud lunas demokrasi telah pun wujud dalam aspek keanggotaan ahli PBT. Soalan saya, apakah keperluan mendesak kerajaan jika berhasrat untuk meneruskan pilihan raya PBT ini? Mohon penjelasan. Terima kasih OIP. Silakan Yang Berhormat Menteri. Sila ikut peraturannya. Tidak menjadi isu kerana pada saya sebagai Menteri Kerajaan Ketepatan, saya harus memperkasakan kerajaan tempatan. Dan ini amat penting untuk menunjukkan bahawa negara ini sebuah negara yang progresif, yang demokratik. Jadi pada ketika ini saya kira sudah tiba masanya untuk rakyat untuk boleh menerima pilihan raya kerajaan tempatan. Namun demikian, tadi disebut tentang negeri dan sebagainya, inilah di antara kajian-kajian yang perlu dilaksanakan dan sasarannya seperti saya sebut adalah pada pertengahan tahun 2021 untuk dibentangkan dalam kabinet untuk mendapat kelulusan kabinet. Selepas kelulusan kabinet barulah kita akan menjalankan kerja-kerja yang lain seperti saya sebut awal tadi. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kita Datuk telah Speaker, memakan masa. Maaf. Boleh saya tanya soalan tambahan? Maaf, sudah habis. Pasal ada sebut Dah tentang 3-4 kabinet. soalan Yang Berhormat. Kalau tak silap saya dalam telah- kabinet lepas, maaf. Menteri sebut dalam tempoh 3 tahun. Ya. So macam mana tiba-tiba dia boleh sanggah kenyataan dia sendiri? Tak apa. Dalam Sorry, kerajaan saya yang minta bahas Yang Berhormat nanti perbahasan. Yang Berhormat. Dia bukan sanggah, dia lebih advance. Jangan menipu. Syah Alam, Yang Berhormat. 3 tahun, cuba kira Syah Alam, 2018, bulan 6, bulan 3 tahun adalah 21 bulan 6. So kenapa kata Kenapa Syah Alam tak tahu Kenapa kira? kata langkawi Syah Alam dah duduk sanggah? sana tak tahu kira Kenapa ke? kata langkawi Okey, sanggah? terima kasih. Sila duduk. Sila duduk. sanggah. Sila duduk. Sila duduk. Langkawi tak sanggah. Bahas dalam pembahasan Titah Diraja Shah Alam. Yang Berhormat Shah Alam. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat semua. Pertanyaan bagi jawab lisan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat daripada Baling untuk. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas pelantikan yang berhormat Datuk Speaker semalam. Kami mengalu-alukan kehebatan Datuk Speaker yang berani teguh. Saya sokong dan saya akan beri kerjasama yang baik pada Yang di-Pertua. Kepada soalan Rakyat Malaysia sudah sedar Pakatan Harapan tidak membantu. Kepada Menteri Luar Bandar, soalan saya nombor 1. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Bertua, buaya biawak makan cecak, bila kenyang tidur tertiarap. Soalan baling, soalan bijak. Macam susah meresing nak jawab. Datuk Yang Bertua, memanglah kita rasa gusar, terutama keadaan di luar bandar, juga di bandar yang amat berkait rapat dengan ketidaktentuan harga komoditi getah dan kelapa sawit. Rasa gusar ini bukan hanya dirasakan oleh saya, tapi juga dirasakan oleh ketereh Yang Berhormat Sempurna, juga Yang Berhormat Titi Wangsa sewaktu mengetuai kementerian ini. Malah dalam satu dasar yang dibuat oleh Titi Wangsa sebelum saya masuk ke kementerian ini, iaitu dasar yang amat logik, bersesuaian dengan dasar pembangunan luar bandar 2030 yang difasatkan dan dibuat oleh Yang Berhormat Titi Wangsa. Terima kasih saya ucapkan. Waktu itu beliau berada dalam kerajaan PH. Benda yang baik kita continue. Datuk Yang Bertua, mewujudkan masyarakat luar bandar yang berdaya tahan termasuk dari segi ekonomi
Dalam hal ini, kementerian akan meneruskan program-program untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar seperti program latihan kemahiran kerjaya atau singkatan PLKK, program peningkatan pendapatan PPP serta program keusahawanan yang melibatkan pelbagai agensi dalam KPLB, Kemas, MARA, FEKRA, RISDA dan seluruh lembaga kemajuan wilayah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin persilakan Yang Berhormat dari Baling untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Datuk Menteri Yang Berhormat Menteri. Pada soalan tambahan saya, berdasarkan laporan survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019, kadar kemiskinan mutlak di bandar dan di luar bandar masih lagi menunjukkan perbezaan yang ketara, iaitu 3.8% di bandar, malah 12.4% di kawasan luar bandar. Kini tambah pula dengan kehidupan norma baru di mana kita semua tahu bahawa COVID-19 ini telah terkesannya khususnya kepada rakyat di kawasan luar bandar dalam segala sudut perniagaan. Malah Cik Kiah pun dah ada masalah sekarang hari ini pasal jual nak kepek pisang dan sebagainya. Soalan saya, apakah tindakan kementerian untuk mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar dan sejauh manakah keupayaan agensi-agensi di bawah Yang Berhormat Menteri iaitu kementerian dapat merealisasikan masalah yang ada di hadapan kita. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan yang tepat dan penuh dengan research. Memang benar apa yang dikatakan oleh Baling. Dalam satu survei khas kesan COVID-19, Datuk Mentua, didapati bahawa 70% daripada individu yang terlibat dalam sektor pertanian yang melibatkan orang kampung mengalami pengurangan pendapatan sebahagian besar kerana mereka bekerja dalam sektor pertanian. Yang Berhormat Yang Dipertua datang daripada Kedah, dekat Baling ada satu ikon Pak Tih Mansur. Saya ingat Yang Berhormat Baling kenal daripada kampung Bonggol, Kupang Baling. Dia pekebun kecil. Dia satu contoh yang baik kerana di bawah naungan RISDA, pelbagai program aktiviti tambahan pendapatan yang boleh mereka dapat. Tapi bagi mereka yang tak dapat, Yang Berhormat Baling serta rakan-rakan yang lain, RISDA ada sediakan maksimum 20,000 grant. Grant bukan pinjaman, betul, grant. Masih ada lagi. Bantuan-bantuan ini untuk memastikan mereka-mereka yang terjejas daripada pelbagai kesan pada COVID-19, mereka boleh mohon. Sebagai contoh, bidang perkhidmatan, boleh buat kedai gambar, bengkel baiki kenderaan, kedai dobi, bantuan makanan dalam bidang makanan, boleh buat makanan ringan, tradisional, sejuk beku, cookies, cordial, atau bantuan maksimum bagi bidang pembuatan dan juga bidang agrotani. Nak buat cendawan ke, kelulut ke apa semua boleh buat, Datuk M. Ini baru RISDA. Ada banyak lagi di FEKRA, di Kejora, di KEDA, di Perda, di Kesedah, dan ramai ni ahli Yang Berhormat pun ada chairman Kesedah ada, chairman RISDA ada. Boleh jumpa mereka. Pastikan bahawa kita di Kementerian Luar Bandar begitu serius dalam menangani kesan pada COVID-19. Terima kasih Wakil Menteri. Saya ingin persilakan dari sebelah sini untuk soalan tambahan kedua. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya yakin bahawa Yang Menteri ketahui bahawa baru-baru ini kita dapati kadar kemiskinan meningkat sebanyak 5.6% berbanding 0.4% apabila Jabatan Statistik menaikkan garis pendapatan kemiskinan kepada RM2,208. Jadi soalan saya dari segi peruntukan untuk Kementerian Pembangunan Bandar antara kementerian yang mendapat peruntukan yang banyak.
Jadi bagaimanakah kementerian ingin memastikan there is a value for money dengan izin untuk memastikan agar kesenjangan ekonomi yang berlaku ini dapat kita atasi dengan lebih efektif dari segi program. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Bandar Hantuah Jaya. Terima kasih ingatkan kami. Saya di kementerian akan melihat balik. Kita ada majlis tindakan pembangunan di peringkat kementerian dan kita akan bekerjasama dengan semua negeri-negeri untuk memastikan kos efektif dengan izin betul-betul supaya kita ada dapat peruntukan 5 bilion dalam rancangan Malaysia ke-11. Kita tambah lagi nanti rolling plan 2000 bagi RM12 rolling plan yang akan dibentangkan oleh Amat Berhormat Paguh pada bulan 1 nanti. Kita akan pastikan projek-projek setiap sen yang digunakan daripada duit rakyat consolidated fund ini dapat kita guna dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin persilakan Yang Berhormat soalan tambahan daripada M. Kulasigaran. Soalan saya yang kedua. Saya. Yang terakhir ya? Ya. Ya. Ya, terima kasih Yang Berhormat Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya melihat situasi dan keadaan penduduk luar bandar ini ada dua keadaan yang dialami, khususnya saya di Sik dan mungkin juga di daerah-daerah lain. Iaitu yang pertama, kedudukan rumah penduduk yang serba daif, rumah yang bocor, atap yang buruk dan bekalan-bekalan air yang ada tempatnya tidak ada kesempurnaan dari segi bekalan air bersih, dan juga keadaan warga emas yang tidak ada penjaga di desa-desa ini. Jadi persoalan saya, adakah pihak kementerian melihat satu peruntukan khas khususnya dalam bajet 2021 nanti untuk pemulihan membaiki rumah-rumah daif penduduk? Dan yang kedua, adakah pihak kementerian melihat soal warga emas yang tidak ada penjaga ini dapat dikoordinasi dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga untuk kita selesaikan masalah ini di desa-desa sana. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat Sik mengenai rumah. Dia tidak ada peruntukan khas, tapi tahun demi tahun memang kita ada peruntukan khusus yang kita beri sebanyak 45,000 ke 60,000 untuk rumah-rumah keluarga miskin. Tapi untuk repair ni dalam program Prihatin dan Penjana memang ada peruntukan dan sedang diselaras oleh kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan sekarang Yang Berhormat Tuan M. Kulasigaran. Terima kasih. Soalan saya yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terlebih dahulu, saya memohon izin Tuan Yang Dipertua untuk menjawab pertanyaan di bawah ini bersama pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Hal Yang Berhormat berikut kerana ia berkaitan isu-isu yang sama, iaitu program subsidi upah. Yang Berhormat Ipoh Barat 14 Julai, Yang Berhormat Keluang 14 Julai, Yang Berhormat Machang 20 Julai dan 23 Julai, dan Yang Berhormat Ipoh Barat 17 Ogos. Tuan Yang Dipertua memandangkan soalan ini melibatkan peluang pekerjaan dan pengangguran. Ya. Bukan saja melibatkan Dewan Yang Mulia ini, tapi keseluruhan warga Malaysia ingin tahu. Maka saya memohon keizinan daripada Tuan Yang Dipertua untuk memberi satu jawapan yang komprehensif. Silakan. Mungkin makan sedikit masa. Penularan wabak COVID-19 adalah kejadian luar biasa atau unprecedented, di mana impaknya melibatkan seluruh dunia. Bagi membendung penularan wabak COVID-19, kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP mulai 18 Mac 2020. Lanjutan itu, kebanyakan syarikat dan industri terpaksa memberhentikan operasi dan pengeluaran mereka. Tuan Yang Dipertua kali ini telah menyuarakan para majikan untuk terus membayar gaji dan mengekalkan pekerja. Justru itu, kerajaan sedar tindakan segera perlu diambil bagi menstabilkan ekonomi serta membela nasib pekerja yang terkesan akibat wabak tersebut. Bagi mengelakkan pemberhentian pekerja secara besar-besaran dan memastikan kedayatahanan majikan terus kekal, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil langkah-langkah proaktif
dengan memperkenalkan 3 program yang penting, iaitu program pengekalan pekerjaan, di mana program pertama adalah program subsidi kepada pekerja yang dikenali sebagai program pengekalan pekerjaan ataupun Employment Retention Program yang melibatkan penyaluran peruntukan kerajaan berjumlah 120 juta. Yang kedua, program ini bertujuan untuk membentuk pekerja yang diberi notis cuti tanpa gaji melalui bantuan kewangan segera dengan izin Immediate Financial Assistance sebanyak RM600 sebulan bagi tempoh 1 hingga 3 bulan sehingga 30 Jun 2020 seramai 322,422 orang pekerja yang telah diberi notis tanpa gaji telah menerima manfaat. Tuan Yang di-Pertua, walaupun program ini hanya diperkenalkan untuk 3 bulan tetapi atas permintaan orang ramai ataupun pekerja telah ditambahkan untuk 3 bulan lagi. Yang kedua, program subsidi upah. Program kedua subsidi bagi membantu majikan yang dikenali sebagai program subsidi upah ataupun PSU yang melibatkan pengagihan dana kerajaan berjumlah 13.8 bilion. Tujuan program ini adalah untuk membantu majikan supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengekalkan pekerjaannya. Semasa pelancaran awal, program ini dimulakan dengan dana sebanyak 5.8 bilion dan seterusnya atas permintaan pihak-pihak industri, kerajaan telah membuktikan keprihatinannya dalam menjaga kebajikan pekerja dengan menambah dana sebanyak 8 bilion. Dengan itu, jumlah keseluruhan dana bagi program subsidi upah di bawah perhentian adalah sebanyak 13.8 bilion. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang Dewan Yang Mulia ini, bantuan program subsidi upah adalah berdasarkan kepada saiz perusahaan, iaitu seperti berikut. Pertama, untuk majikan yang menggajikan pekerja 75 orang pekerja dan ke bawah, di mana kadar bayaran subsidi upah adalah sebanyak RM1,200 sebulan bagi setiap pekerja. Manakala untuk majikan yang menggajikan antara pekerja 76 orang hingga 200 orang, kadar bayaran subsidi upah adalah sebanyak 800 sebulan bagi setiap pekerja dan seterusnya bagi majikan yang menggajikan 201 orang ke atas pekerja akan terima subsidi upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya plan jana semula ekonomi negara ataupun penjana sebagai langkah memulihkan ekonomi negara. Kerajaan melaksanakan program ketiga iaitu plan jana semula ekonomi negara atau penjana. Inisiatif ini adalah untuk mencakarkan pengambilan pekerja oleh majikan melalui program dengan izin My Apprentice, Hire Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistance dan latihan reskilling and upskilling. Sejumlah 1.5 bilion diperuntukkan untuk program ini. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, sehingga 30 Jun 2020 di bawah program subsidi upah, hampir 38% iaitu 5.2 bilion daripada jumlah keseluruhan dana telah diagihkan kepada majikan yang layak oleh Perkesok. Pengagihan tersebut melibatkan 319,000 majikan untuk 2.6 juta orang pekerja. Sementara itu, industri yang mempunyai tuntutan tertinggi di bawah program ini adalah sektor perkhidmatan, iaitu kira-kira 92,000 permohonan atau 29% daripada keseluruhan jumlah permohonan yang diterima. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan rekod pemberhentian pekerja yang dilaporkan kepada Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP Perkesok, seramai 48,727 orang telah dihilangkan pekerjaan daripada Januari 30 hingga Jun 2020. Angka 788,800 adalah merujuk kepada jumlah pengangguran yang telah dilaporkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia bagi tempoh April 2019 sehingga April 2020. Pengangguran ini adalah terdiri daripada mereka yang bekerja sendiri, fresh graduate, pelepasan sekolah, termasuk juga mereka yang telah diberhentikan pekerja. Jumlah pengangguran yang tinggi ini adalah telah pun wujud sebelum program subsidi upah diperkenalkan pada bulan April. Saya ingin menegaskan bahawa program subsidi upah adalah untuk membantu majikan agar mereka dapat kekal beroperasi di samping mengekalkan pekerja-pekerja mereka. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahawa keadaan luar biasa ini memerlukan tindakan yang luar biasa.
Buat pertama kalinya kerajaan hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional melakar sejarah dengan memperuntukkan dana khas bertujuan untuk memastikan majikan terus kekal dan sekaligus dapat membina semula pertumbuhan ekonomi negara. Pada masa yang sama, kerajaan sedar, komited dan prihatin dengan persoalan berhubung pengangguran. Oleh itu, seperti mana saya menjelaskan sebentar tadi, dalam pakej bencana, program-program seperti My Apprentice, Ayah Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistance dan latihan reskilling dan upskilling diperkenalkan untuk mengekalkan pengambilan pekerja dalam masa yang sama menyelesaikan isu pengangguran. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan YB Ipoh Barat untuk soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Saya berterima kasih kepada Perkeso. Saya rasa satu agensi yang efisien yang telah mensalurkan wang dan sebagainya dalam hal ini. Dan saya harap adakah benar bahawa kelambatan oleh kerajaan menyalurkan wang kepada Perkeso dan agensi-agensi lain telah menyebabkan banyak majikan tidak menerima wang dalam tempoh masa yang telah dijanjikan. Tetapi yang lebih mustahak adalah Yang Berhormat, saya nak tahu, adakah Yang Berhormat sedar bahawa ramai di antara majikan-majikan di mana subsidi upah diberi, tetapi mereka juga dalam proses memberhentikan pekerja-pekerja yang sedang bekerja. Dalam keadaan sedemikian, apakah mekanisme yang ada yang untuk mengatasi masalah ini dan kenapa wang subsidi upah ini tidak disalurkan terus kepada pekerja walhal melalui atau kepada majikan? Terima kasih YB. Silakan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang pertama, soalan pertama Yang Berhormat menyatakan kelewatan dari segi saluran dana daripada kerajaan pusat adalah sama sekali tidak benar. Kebetulannya kerajaan atau Kementerian Sumber Manusia mengumumkan kedua-dua program pengekalan pekerjaan ERP dan program subsidi upah PSU hanya untuk 3 bulan sahaja. Maka rancangan awal dan dana yang telah disalurkan kepada Kementerian Sumber Manusia adalah mencukupi untuk 3 bulan. Tetapi setelah mengambil kira permintaan daripada industri dan majikan, Kementerian Sumber Manusia telah memohon melalui Perkeso telah memohon dana tambahan untuk meneruskan 3 bulan lagi. Maka itu telah menjadi sedikit kelewatan. Walau bagaimanapun, Kementerian sempat mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, memang Kementerian telah menerima aduan daripada majikan ataupun daripada pekerja bahawa walaupun Perkeso telah menyumbang untuk subsidi upah, ada juga majikan telah enggan membayar kepada pekerja. Dan untuk perkara itu, dan untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia ini, permohonan telah diberi kelulusan dan dibuat bayaran kepada majikan. Senarai nama majikan akan dipaparkan di laman web Perkeso untuk tujuan semakan para pekerja dan untuk membolehkan mereka membuat aduan sekiranya tidak berpuas hati terhadap majikan mereka. Sehubung dengan itu, sekiranya aduan diterima, tindakan yang boleh diambil oleh kementerian saya adalah melalui Perkeso seperti berikut: menyerai hitamkan majikan tersebut, proses pembayaran untuk bulan berikutnya akan dihentikan dan pengesahan aduan dan laporan polis akan dibuat bagi kes penyalahgunaan program subsidi upah. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan YB Macang. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak ucap tahniah terlebih dahulu pada Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya ringkas saja. Akibat daripada pandemik COVID-19 ini, semua sektor terjejas. Saya nak sebut di sini, nak tanya Yang Berhormat Menteri, sektor pelancongan antara satu sektor yang akan mengalami kesan yang agak panjang. Ada tidak perancangan daripada pihak kerajaan dan kementerian untuk program subsidi upah ini dilanjutkan bagi sektor pelancongan ini kerana kebimbangan kita hasil daripada terjejasnya sektor ini akan menyebabkan syarikat yang terlibat dengan sektor ini akan bankrupt ataupun terpaksa menutup syarikat mereka. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bukan hanya sektor perhotelan ataupun pelancongan yang merosot. Ada juga sektor-sektor lain seperti perhotelan, perkhidmatan dan sebagainya. Maka kerajaan sebagai kerajaan prihatin kena ada satu rancangan holistik secara keseluruhan. Maka
kita telah memperkenalkan pelbagai program untuk memastikan sektor ini dapat peluang-peluang pekerjaan di sektor yang lain. Dengan itu, kerajaan telah menyalurkan bantuan. Walaupun tak ada hasrat untuk meneruskan subsidi upah lebih daripada 6 bulan, tetapi kita mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan kita mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan program-program baru supaya memberi latihan, reskilling, upskilling ataupun perlunya cross-skilling untuk sektor ini supaya mereka dapat peluang pekerjaan di sektor-sektor lain. Terima kasih. Terima kasih. Mari pulang kepada blok bebas. Silakan YB Muar. Terima kasih. Kini ada dalam 800,000 rakyat Malaysia yang menganggur. Kadar pengangguran meningkat 2 kali ganda. Skim subsidi upah memang banyak membantu untuk mengekalkan pekerjaan yang sedia ada. Persoalannya bagaimana kita ingin membantu rakyat Malaysia yang tidak bekerja, khususnya anak muda. Dalam Belanjawan 2020, kerajaan telah pun membawa program Malaysia at Work suntikan khas RM6.5 bilion untuk mengeluarkan 350,000 anak muda yang tidak bekerja, di mana graduan yang tidak bekerja melebihi 12 bulan akan mendapat RM500 top up gaji bagi tempoh masa 2 tahun dan juga majikan mendapat RM300 sebulan bagi tempoh masa 2 tahun. Skim ini adalah untuk membantu mereka yang tidak bekerja, structural unemployment lebih 12 bulan. Persoalannya apabila kerajaan begitu baik untuk membawa dasar subsidi upah untuk mengekalkan kerja sedia ada, adakah kerajaan juga akan meneruskan program Malaysia at Work, iaitu untuk membantu anak muda yang tidak bekerja lebih 12 bulan? Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Silakan, Wabi Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Angka 800,000 ni dari segi pengangguran termasuk 300 lebih graduan akan masuk dalam industri. Walau bagaimanapun, kerajaan mengambil pelbagai langkah-langkah positif dan menyalurkan dana melalui Perkeso dan HRDF ataupun Pembangunan Sumber Manusia untuk membantu golongan ini. Tambahan pula, baru-baru ini kita telah memperkenalkan jaringan safety net ataupun jaringan keselamatan melalui Perkeso supaya memastikan golongan belia ini terlibat dalam sektor-sektor seperti gig ekonomi dan sebagainya. Dan untuk golongan sektor gig ekonomi itu, melalui Pembangunan Sumber Manusia kita memberi latihan kemahiran supaya mereka dapat mencari peluang-peluang pekerjaan di sektor lain untuk memastikan kita mengurangkan jumlah pengangguran keseluruhan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Yang di-Pertua, kalau boleh Johor Bahru. Johor Bahru. Terima kasih Yang di-Pertua Speaker kepada YB Menteri. Soalan berkaitan dengan pelaksanaan, sebab ada beberapa majikan yang membuat aduan, iaitu soalnya ada 2 skim, iaitu program pengekalan pekerjaan cuti tanpa gaji tadi dan yang kedua subsidi upah. Selepas pelaksanaan prihatin dipindahkan ke penjana, saya difahamkan program ini disekalikan dari segi permohonan dan sebagainya. Yang menjadi isu kepada majikan-majikan di luar, apabila mereka membuat permohonan untuk pengekalan pekerjaan, kaedah permohonan itu meletakkan tempoh selama mana untuk cuti tanpa gaji tadi, untuk bantuan RM600. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, syarikat-syarikat tersebut bila disemak, bantuan itu tidak secara automatik tiap-tiap bulan. Jadi banyak majikan yang komplain sekarang ini kerana mereka tertinggal beberapa bulan menganggap bahawa sistem itu automatik seperti yang ada dalam sistem, tetapi pelaksanaannya kena mohon tiap-tiap bulan. Persoalannya kerana apabila permohonan itu terpaksa buat tiap-tiap bulan, maka ada lagi birokrasi yang baru, kaedah yang melambatkan tugas-tugas yang lain. Jadi kalau boleh dari segi pelaksanaan, kalau YB Menteri boleh semak balik supaya ada penjelasan yang lebih tersusun kepada majikan-majikan ini apabila mereka memilih sama ada subsidi upah ataupun pengekalan pekerjaan melalui cuti tanpa gaji tadi, diselaraskan dan tidak membebankan dalam soal birokrasi, kerana yang tertangguh sekarang ini terpaksa pula disuruh buat rayuan. Nak buat rayuan kena hantar surat dan sebagainya, akhirnya 2-3 bulan ini akan habis dengan karenah tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Abi. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, kebetulannya kementerian ataupun Perkeso memang menggalakkan permohonan dibuat setiap bulan supaya kita memastikan, meneliti dan menghalusi supaya tiada majikan yang mengambil kesempatan. Sekiranya kita lihat ERP ataupun program pengekalan pekerjaan, diberi kepada pekerja yang diberhentikan kerja ataupun memberi cuti tanpa gaji. Kadang-kadang ada cuti tanpa gaji sebulan. Kadang-kadang ada cuti tanpa gaji 3 bulan. Maka untuk memastikan tiada yang mengambil kesempatan, Perkeso memohon majikan supaya membuat permohonan setiap tahun. Kalau bagaimanapun saya akan mengkaji semula.
Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusof untuk mengukuhkan soalan beliau. Soalan saya nombor 3. Persilakan Yang Berhormat Menteri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih YB Jetih. Ini bos saya dan tahniah kerana dilantik menjadi pengurusi Felda. Jadi YB Besut ingin mengetahui apakah kementerian melakukan atau mempunyai laluan khas kepada golongan peneroka dalam daftar perniagaan mereka. Yang Hormat Tuan Dipertua, sesungguhnya Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sentiasa mengambil langkah yang proaktif dan berterusan untuk memastikan semua pihak secara amnya memahami keperluan mematuhi undang-undang yang diterbit oleh SSM khususnya berkaitan dengan pendaftaran perniagaan. Sekarang inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh SSM mencapai objektif dan bersifat terbuka kepada semua golongan yang ingin menjalankan perniagaan, dan SSM telah melaksanakan satu program yang dikatakan fokus ataupun kumpulan sasaran seperti kepada orang yang kelainan upaya, pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberi dorongan kepada mereka ini dalam memulakan kerjaya dalam bidang perniagaan. Antara itu, kumpulan peneroka Felda ataupun ahli-ahli peneroka yang tergolong dalam mana-mana kumpulan tersebut adalah layak untuk mendaftar perniagaan di bawah skim yang disediakan. Selain itu, pakej insentif dalam bentuk perkakasan dan barangan serta modal awal perniagaan juga diperkenalkan oleh SSM di mana satu program baru yang dinamakan BIS Grant dan melalui SSM Prihatin. Dengan pelbagai inisiatif yang diperkenalkan oleh SSM ini memudahkan proses pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran perniagaan secara online tanpa mereka perlu hadir ke pejabat SSM, iaitu melalui pengenalan perkhidmatan Easy Biz seperti Easy Biz Online, Easy Biz Kiosk dan Easy Biz On The Go dalam pelantikan institusi kewangan berlesen seperti Bank Simpanan Nasional dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia sebagai ejen SSM untuk memberi lesen perniagaan mereka. Dan diharapkan semua ini akan dapat dimanfaatkan oleh peneroka-peneroka Felda yang ingin menjalankan perniagaan mereka pada masa akan datang. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Persilakan Yang Berhormat Besut untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih. Saya daripada Besut, bukan daripada Jertih, Yang Hormat. Memang kampung saya Jertih. Terima kasih di atas jawapan yang telah diberi. Kita tahu semasa pandemik COVID-19 ramai usahawan-usahawan kecil terutama yang terlibat dan ramai juga telah mendapat kompaun daripada SSM. Mungkin kementerian boleh mengkaji semula sama ada untuk mengurangkan ataupun mengecualikan kompaun-kompaun untuk mereka. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Besut. Persilakan Yang Berhormat. Terima kasih YB Besut. Dan terima kasih Ketua. Sesungguhnya kerajaan cukup prihatin dan cakna terhadap apa yang dialami oleh masyarakat, khususnya golongan peniaga yang terkesan oleh wabak COVID-19 ini. Lantaran itu, kita mengadakan berbagai insentif dan juga kecanaan kita ditunjukkan melalui 7 langkah yang telah diambil oleh SSM untuk meringankan beban yang ditimpa ataupun yang diterima yang dihadapi oleh mereka. Antaranya, kita memberi moratorium selama 30 hari kepada mereka yang terkesan. Yang kedua, lanjutan masa 90 hari untuk penyata kewangan yang mereka tak mampu hantar semasa PKP. Kemudian kita juga melanjutkan tempoh mesyuarat agung syarikat mereka. Kemudian kita memperkenalkan pengecualian kelulusan bagi syarikat berhad menurut jaminan. Dan kita mengurangkan kompaun sehingga 90% pada mereka yang terkesan dengan COVID ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya persilakan dari blok dari sini untuk soalan tambahan kedua. Yang Berhormat, Yang Berhormat Lumut. Terima kasih. Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin merujuk pada soalan yang dibawa oleh Besut tadi ialah apakah langkah-langkah yang diambil oleh SSM khusus untuk peneroka Felda.
Kalau kita kata online itu memudahkan, tetapi apakah SSM bersedia untuk mengambil langkah proaktif untuk turun ke kawasan Felda bagi menerangkan dasar-dasar dan juga program-program yang ada supaya urusan daftaran syarikat dan juga apa juga perkara baru yang ada pada SSM lebih mudah sampai kepada peneroka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih YB Lumu dan satu soalan yang baik. Terima kasih. Sesungguhnya SSM telah mengadakan satu program yang dinamakan perkhidmatan kaunter bergerak pendaftaran perniagaan. Kita penjajah ke seluruh Felda ke 11 buah negeri di Malaysia. Pada 19 bulan 2 2019 kita berada di Negeri Sembilan untuk penduduk Felda Palung. Kemudian pada 18 bulan 4 kita berada juga di Negeri Sembilan iaitu di Felda Raja Alias. Kemudian pada 25 bulan 8 2019 kita berada di Felda Ulu Belitung. Seterusnya Yang Berhormat Ketua, pada 29 bulan 9 kita berada di Perlis, itu untuk pelajar-pelajar di Perlis di Felda Rimba Mas sempena bengkel e-bis. Pada 21 bulan 11 kita di Perak, kita berada di Komuniti Felda Lasah. Kemudian di Terengganu di Felda Jerangau pada 13 bulan 2 2020 dan yang terakhir sekali lagi di Negeri Sembilan di Felda Palung iaitu pendaftaran LITA untuk pendaftaran pembaharuan, perubahan, penamatan perniagaan, pembayaran kompaun dan pengaktif Easy Biz iaitu di Dewan Besar Gemas Negeri Sembilan. Jadi ini yang telah kita lakukan dan insya-Allah selepas PKP ini dibuka semula kita akan perkasakan lagi, kita akan aktifkan lagi untuk memberi tumpuan kepada peneroka-peneroka Felda untuk memudahkan mereka mendaftar ataupun melakukan apa saja yang berkaitan dengan SSM. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa kita pergi ke soalan yang keempat. Maaf. Satu lagi betul? Dua saja soalan tambahan. Satu je boleh? Dua saja soalan tambahan. Dipersilakan Yang Berhormat Tengku Zulpuri bin Raja Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya soalan nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Raup di atas soalan. Cuma saya ingin memandu sedikit Raup tentang ketepatan soalan ini kerana tidak berapa tepat. Tapi walau bagaimanapun saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Untuk definisi bangunan tinggi Jabatan Bomba adalah bangunan-bangunan yang tingginya melebihi 18.5 meter. Dan dengan perlu mengadakan sistem pepasangan keselamatan kebakaran seperti alat pemadam api, sesalur pancur kering dan basah, lift bomba dan lobi menentang kebakaran. Dan juga mereka harus mematuh untuk sebelum dikeluarkan CCC, mereka harus patuh dengan syarat-syarat tadi. Tapi memandangkan soalan daripada Raup menanyakan tentang kebakaran melibatkan bangunan tinggi di kawasan luar bandar. Jadi oleh kerana itu mengikut rekod daripada Jabatan Bomba dan Penerbangan Malaysia, tidak ada kebakaran bangunan tinggi di kawasan luar bandar kerana spesifikasi bomba adalah bangunan yang 18.5 meter ke atas ya. Jadi tapi untuk pengetahuan juga untuk 2018 ada sebanyak 283 kebakaran bangunan tinggi yang melibatkan 45 hotel, 188 apartmen dan kondo. 2019 270 kebakaran, 36 hotel, 234 apartmen dan kondo. Tahun ini 85 kebakaran di bangunan tinggi, 13 melibatkan hotel, 72 melibatkan apartmen dan kondo. Jadi mungkin Raup boleh memberikan soalan tambahan yang lebih tepat yang boleh saya jawab insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Raup untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya, terdapat jalan yang sempit dan terhalang oleh kenderaan serta barangan yang diletak di tepi jalan masuk seperti di kampung baru, kampung-kampung lama yang terletak di dalam bandar. Soalan saya, apakah tindakan dan rancangan kerajaan jangka masa pendek dan jangka masa panjang bagi memudahkan laluan ini daripada terhalang jika kebakaran atau
kecemasan berlaku serta apakah inisiatif kerajaan untuk mewujudkan pasukan bomba sukarelawan bagi membantu pasukan bomba. Terima kasih. Terima kasih, YB. Silakan. Jawab, saya rasa soalan ini lebih tepat kerana ia melibatkan kawasan-kawasan luar bandar. Jadi untuk kawasan luar bandar, KPKT pada tahun lepas telah membuat inisiatif baru iaitu memperkenalkan balai bomba kelas E, yang mana balai bomba kelas E adalah balai bomba yang lebih kecil yang akan diletakkan di kawasan-kawasan terpencil seperti jalan-jalan yang kecil, di pulau-pulau dan juga di tempat perumahan orang-orang asli. Jadi ini akan memudahkan mereka untuk mengawal api secepat mungkin. Jadi dari usaha-usaha kita di peringkat luar bandar memandangkan kawasan itu jauh dan tidak menepati ciri-ciri pemilihan untuk membina sesebuah balai bomba, maka KPKT memang menggalakkan untuk penubuhan pasukan-pasukan sukarela bomba dan juga pasukan bomba komuniti, yang mana mereka akan membantu, akan dilatih, diberikan juga peralatan basic bomba, dan bila ada kebakaran di kawasan-kawasan ini, pasukan bomba ini akan pasukan sukarelawan ini akan dapat menangani dan menjadi first responder yang akan membantu untuk mengawal api dan juga melaporkan kepada badai bomba yang terdekat untuk memberi bantuan. Jadi inilah memang kadar, dan ketika ini kalau lihat sambutan untuk pemenubuhan pasukan bomba sukarelawan dan juga komuniti telah meningkat semenjak 2018, yang mana KPKT turun ke bawah dan menggalakkan rakyat dan ketua-ketua komuniti untuk menubuhkan pasukan bomba sukarelawan dan komuniti ini. Dan jadi dengan adanya mereka, dan banyak juga seperti kes di Sarawak silap saya, yang mana pasukan sukarelawan itu sendiri mampu untuk memadamkan api yang terbakar di sebuah kawasan di pendalaman atau rumah panjang di di negeri Sarawak, if I'm not mistaken. Terima kasih. Speaker Menteri. Yang belakang ni tak nampak. Jerai. Betul. Jerai. Ulur Rejang. Saya belakang tak nampak ni. Mempersilakan Yang Berhormat daripada Jerai. Terima kasih, Ada Ketua. Ringkas, adakah pihak kementerian memberi insentif ataupun dana khas kepada bomba sukarela? Sekian. Silakan Yang Berhormat Menteri. Alhamdulillah, setiap penubuhan bomba sukarelawan kita memberikan wang awal sebanyak RM3,000 dan juga peralatan-peralatan basic yang kita sediakan kepada bomba ini. Walau bagaimanapun saya juga ingin menyeru kepada semua ahli-ahli parlimen yang dalam kawasan untuk juga sama-sama, terutama ahli parlimen yang duduk di kawasan-kawasan pendalaman, untuk menubuhkan pasukan bomba sukarelawan ini agar mereka dapat membantu untuk memadamkan api atau dengan lebih awal, dengan cepat, dan akan meredakan segala kebinasaan barang-barang, harta benda dan juga nyawa. Speaker minta satu belakang. Segambut. Blok belakang ni. Maaf, saya ingin jemput Yang Berhormat daripada Tanjung Manis. Daripada ni yang Berhormat Tanjung Manis. Silakan. Ya. Last ya. Terima kasih Tuan Speaker. Belakang ni selalu tak nampak, Speaker. Yang Berhormat Menteri, dalam usaha kerajaan untuk menambah lebih banyak taska di tempat kerajaan, adakah kerajaan dan Jabatan Bomba bersedia untuk mempertimbangkan memberikan kelulusan untuk taska beroperasi melebihi tingkat 5 di bangunan tinggi, kerana kos operasi kalau di tingkat bawah sahaja sangat tinggi dan banyak taska tidak mampu membiayai kos operasi. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Segambut kerana concern about this taska, dan saya percaya taska perlukan peralatan ataupun bomba untuk satu tool yang boleh membantu sekiranya ada kebakaran dan sebagainya. Tapi namun demikian, saya belum teliti lagi perkara ini tentang asas-asas syarat-syarat yang kita boleh benarkan tempat-tempat itu dikecualikan. Jadi selepas ini Segambut, insya-Allah saya akan bincang dengan pegawai bomba untuk meneliti sama ada boleh kita berbuat sedikit kelonggaran dan membuat improvisation so that kita boleh membantu taska-taska ini, insya-Allah. Terima kasih. Maaf, soalan 3 saja. Maaf. Last, permintaan bukan soalan. Maaf. Permintaan lagi. Satu. 30 saat. 30 saat. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. To the point. Ya. Satu-satunya balai bomba di kawasan Sempang Renggam adalah terletak di Pekan Renggam.
yang mana ianya 18 km daripada Lebuh Raya Plus. Kebanyakan khidmat bomba diperlukan di kawasan tersebut ialah berkaitan kemalangan di Lebuh Raya Plus. Jadi jarak tempoh terdekat yang mereka boleh pergi ialah 15 minit. KPI bagi balai bomba untuk sampai ke tempat kejadian adalah 10 minit. Okey, permintaan saya. Daripada tahun 2002 telah diluluskan tapak untuk dibina balai bomba di Bandar Simpang Renggam yang aksesnya lebih dekat dengan Lebuh Raya. Pada tahun 2019 saya telah berutusan surat dengan Menteri KPKT yang pada waktu itu juga Menteri KPKT dengan KSU dan juga dengan KP Bomba. Saya merayu untuk dipertimbangkan supaya bermula tahun depan dapat kita bina balai bomba yang baru di kawasan Simpang Renggam. Terima kasih. Terima kasih. Tidak perlu dijawab. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Hajar Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Daud untuk mengukuhkan soalan beliau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Beaufort. Suka saya maklumkan pandemik COVID-19 yang telah melanda bukan sahaja menjejaskan dunia, malahan turut memberi kesan kepada program persediaan atlet negara kita. Sebaik saja kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020, atlet-atlet telah terpaksa pulang ke rumah masing-masing dan melakukan latihan harian secara kendiri ataupun self-training module dengan pemantauan oleh jurulatih secara atas talian termasuk menggunakan wearable devices. Segala data dan perkembangan fizikal atlet-atlet dapat direkodkan di dalam platform Athlete Management System bagi memastikan pegawai dan jurulatih dapat memantau impak kesihatan dan juga kecergasan fitness atlet terhadap latihan yang dilakukan. Sebaik saja memasuki fasa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, Kementerian telah mengambil langkah yang proaktif dengan mengemukakan permohonan khas bagi membolehkan program podium, khususnya program untuk Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik di bawah Road to Tokyo RTT agar dapat dilakukan secara full scale kepada atlet-atlet bagi memastikan prestasi mereka tidak terjejas. Kelonggaran khas ini adalah bagi melaksanakan kem latihan program RTT secara quarantine-based approach yang bermula daripada 1 Jun hingga 30 Jun yang membabitkan 57 atlet dan 148 jurulatih serta anggota sokongan sains dan perubatan sukan, anggota sokongan logistik dan lain-lain. Untuk maklumat Yang Berhormat, program podium melibatkan 575 atlet normal dan para yang diterajui oleh MSN yang membabitkan persediaan untuk tamasya sukan antarabangsa seperti Sukan Olimpik Paralimpik 2020, Sukan SEA para ASEAN Vietnam 2021, Sukan Asia di Hangzhou dan Sukan para Asia di China 2022 dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Bagi menjawab berkaitan dengan perancangan, sukacita dimaklumkan Kementerian sedang mengadakan perancangan untuk mengadakan bengkel bersama dengan pemegang taruh program podium pada 21 dan 22 Julai bagi memperkukuhkan program latihan atlet yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Program RTT juga akan disusun semula dengan tumpuan penyertaan atlet-atlet ke kejohanan kelayakan yang menawarkan perkumpulan data. Untuk makluman, sehingga kini 12 atlet telah berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik, manakala 23 lagi sedang berusaha untuk mendapatkan kelayakan melalui penyertaan ke kejohanan yang menawarkan pengumpulan data. Program-program pembangunan atlet pelapis telah mula dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan latihan mereka menghadapi kejohanan yang akan datang adalah menjadi prioriti dan keutamaan Kementerian bagi memastikan keberkesanan program latihan atlet bagi kecemerlangan sukan negara berterusan pada waktu yang sukar ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Beaufort untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih
Tuan Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Menteri, tahniah saya ucapkan di atas segala daya usaha untuk memastikan atlet kita mencapai tahap yang boleh kita banggakan, dan tahniah juga kerana 12 orang atlet yang telah layak masuk ke Olimpik. Persoalan saya ialah adakah dalam negara kita sekarang ni jurulatih untuk berbagai jenis sukan mencukupi dan mereka diberikan ganjaran yang setimpal dan sesuai dengan kebolehan mereka. Dan saya juga ingin tahu adakah kementerian bercadang untuk memperkenalkan sistem liga di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri untuk kita dapat mengenal pasti bakat-bakat dan potensi baru dalam di kalangan atlet kita di peringkat luar bandar pun termasuk, supaya kita mempunyai ramai atlet-atlet yang nanti akan bertaraf antarabangsa dalam negara kita Malaysia ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Wafat atas soalan tambahan. Walaupun soalan tu agak sedikit terkeluar daripada soalan asal, namun saya yakin ini adalah keprihatinan Yang Berhormat berkaitan dengan jurulatih. Untuk makluman, semua jurulatih yang di bawah pembiayaan MSN adalah tertaluk di bawah skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan. Dan saya memang dapat akui bahawa memang terdapat limitasi, keterbatasan dari segi kejurulatihan dalam sukan-sukan yang bersifat teknikal, Yang Berhormat. Sukan-sukan seperti terjun, sukan-sukan diving, sukan-sukan gimnastik, sukan-sukan memanah, sukan-sukan menembak yang masih lagi memerlukan keterlibatan daripada kejurulatihan daripada luar. Dan salah satu challenge juga adalah untuk menjadikan kejurulatihan ini satu profession yang profesional. Ada di kalangan mereka yang utamanya dalam bidang-bidang sukan seperti sukan bola sepak dan sukan badminton yang mempunyai lantai penyertaan kejurulatihan yang agak luas dan juga agak ekstensif. Namun sukan-sukan lain masih menyaksikan bahawa pelibatan mereka adalah bersifat separa profesional seperti mereka yang berada di sekolah dan mereka yang terpaksa menjadikan di kalangan mereka itu adalah cikgu-cikgu PJS untuk menjadi jurulatih. So, moving forward, ia adalah satu struggle atau adalah satu perjuangan untuk melihat bahawa AKK, Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, dapat diperkasakan dan melihat pada movement ataupun pengarahan ke arah menjadikan kejurulatihan ini satu profession yang profesional dan sekaligus dapat menyemarakkan ekosistem sukan secara lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Batu untuk soalan tambahan kedua. Yang kedua belum jawab lagi. Datuk Yang Dipertua, Liga. Ya. Yang kedua tentang pengenalan bakat. Pengenalan bakat pada waktu ini memang kita ada 4 program utama yang di bawah program pembangunan sukan. Satunya adalah NFDP, pembangunan rugby, pembangunan hoki dan Junior Cycling Malaysia. Saya sifatkan ini mereka adalah pembangunan ini normalnya talent ID ini berlaku di antara usia 7 hingga 12 tahun. Dan pandangan daripada YB tentang liga di peringkat akan diambil kira. Sememangnya kita ada dulu Liga Sukan untuk Semua, LISUS. Cuma pada tahun ini ia tidak diadakan dan ia akan dilihat, dan saya mempunyai pandangan bahawa program pembangunan ini pun perlu diperluaskan bagi pastikan bahawa penyertaan mereka dan juga pengenal pastian bakat dapat dilakukan secara lebih meluas. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Batu dulu. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya kepada Menteri Belia dan Sukan, apakah inisiatif kementerian dalam masa pandemik COVID ini memastikan kebajikan atlet-atlet dijaga, di mana ramai atlet juga semasa pandemik tiada pekerjaan dan mereka sanggup terpaksa mencari kerja walaupun pengangguran di negara ini meningkat. So, apakah inisiatif kerajaan untuk membantu atlet-atlet sedemikian? Terima kasih. Ya, terima kasih daripada YB Batu. Memang sememangnya ia adalah suatu unprecedented situation sebagaimana kerap disebut oleh semua. Banyak suasana yang dianggap sebagai unforeseeable ataupun tak dapat dijangka. Demikian jugalah keadaan-keadaan atlet, dan sememangnya bukan hanya dalam bidang sukan saja, dalam bidang secara keseluruhan. Namun di pihak kementerian, di peringkat awal saya mendapat tanggungjawab untuk memimpin kementerian ini bila mana berlakunya PKP. Saya telah menyuntik
dana kepada YAKIB, Yayasan Kebajikan Bekas Atlet, bagi memastikan bahawa atlet-atlet yang terutamanya dari kalangan bekas atlet yang pastinya akan mempunyai penjejasan dalam kehidupan mereka secara lebih dapat dibela. Dan alhamdulillah saya dapat lihat bahawa YAKIB telah memainkan peranan yang cukup proaktif. Banyak atlet-atlet yang telah didamping, dan pada hari ini saja salah seorang atlet yang mungkin akan menjalani rawatan di IJN, Rabuan Pit, seorang yang pernah mengondol pingat emas untuk sprint 100 di Sukan Asia, juga dibantu oleh YAKIB. Dan demikian juga pada mereka yang masih lagi berada dalam status sebagai atlet, mereka dibantu melalui MACE, program yang pernah dilakukan oleh kepimpinan yang lalu, oleh MUA dan juga oleh Rembau. Dan saya meneruskan untuk memperkasakan, memastikan bahawa pembelaan atlet sentiasa diambil kira. Terima kasih. Saya beri kelonggaran soalan akhir kepada Yang Berhormat Muar. Speaker. Terima kasih. Ya. Kalau bagi sebelah sini lah. Ya. Pertama sekali terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri kerana sentiasa peka kepada kebajikan atlet dan juga anak muda secara keseluruhan. Saya rasa soal kebajikan dan kualiti sukan itu selalu berkait rapat dengan peruntukan sukan secara keseluruhan. Adakah Yang Berhormat Menteri akan meneruskan 3 agenda yang pernah dibincangkan sebelum ini? Pertama sekali, teruskan polisi carve out sugar tax, iaitu setiap tahun Kementerian Belia Sukan akan dapat tambahan 30 juta ringgit Malaysia daripada cukai gula, daripada Coca-Cola khususnya. Sebelum ini telah pun dipersetujui oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kedua adalah entertainment tax exemption, di mana Sepang International Circuit, KL Sport City dapat exemption daripada segi cukai hiburan yang akhirnya dapat menjana pendapatan baru bagi industri sukan secara keseluruhan. Yang ketiga, ringkas saja Speaker, iaitu untuk menyokong dan terus mendesak untuk kita perketatkan undang-undang untuk membanteras judi haram. Ini penting kerana this is an open secret lah, 10% daripada sports total income disumbangkan kepada MSN setiap tahun. Dan paling tinggi adalah pada tahun 2000, 100 juta setiap tahun. Dan paling rendah adalah pada tahun 2018, hanya 30 juta, penurunan 70 juta setiap tahun. Dan pada belanjawan yang lepas, kita ada bentangkan untuk kita perketatkan undang-undang ini, dan ada penambahan daripada 30 juta ke 40 juta setiap tahun. Saya berharap bahawa agenda ini dapat diteruskan kerana saya lihat Yang Berhormat Menteri lakukan setakat ini sangat baik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Muar, dan memang sebenarnya jawab soalan yang ringkas dan jawapan saya juga ringkas. Memang saya akan teruskan. Namun saya akan lihat lebih daripada itu. Saya juga ingin melihat tax hypothecation yang akan memungkinkan kita mendapat pendanaan yang dalam jangka masa yang jauh lebih panjang, agar program-program talent identification yang tentunya memerlukan masa yang jauh lebih panjang dapat kita laksanakan dengan kerjasama bukan hanya Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pelajaran, tetapi Kementerian Kewangan juga. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin persilakan Yang Berhormat Tuan Chow Kon Yao untuk soalan yang ke-6. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Persilakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Pertama sekali untuk maklumat Yang Berhormat bahawa Kerajaan Persekutuan kita mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 1.2 bilion bagi pembesaran empangan Mengkuang bagi menjamin bekalan air bagi penduduk Pulau Pinang. Walaupun fasa 1 iaitu yang melibatkan pembinaan empangan dan kerja-kerja berkaitan, dan fasa 2A iaitu kerja-kerja naik taraf rumah PAM Mak Sulong dan kerja-kerja yang berkaitan, sebenarnya masing-masing telah siap pada 10 April 2017 bagi fasa 1 dan pada 28 September 2017 lagi pada fasa 2A. Tetapi kerajaan negeri telah meletakkan pelbagai syarat-syarat tambahan yang kemudiannya yang menyebabkan urusan penyerahan ini masih lagi tertangguh sampai sekarang. Untuk makluman, Kementerian mengambil maklum bahawa sebarang kecacatan yang telah dilaporkan dan pembaikan bagi kecacatan itu tertakluk kepada syarat-syarat kontrak yang telah pun dipersetujui bersama. Dalam hal ini, tindakan pembaikan kecacatan seperti pembaikan curun runtuh sistem elektrik dan lain-lain telah dilakukan dan akan siap sebagaimana yang diperuntukkan, yang diperlukan. Sebagaimana Yang Berhormat maklum bahawa keseluruhan fasiliti dan operasi empangan ini telah pun diserahkan kepada Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Malahan sebagai contoh,
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang pada 18 November 2018 telah pun membuat pelepasan air sebanyak 2,700 juta liter ke terusan Sungai Dua bagi menampung bekalan sumber air mentah yang terjejas akibat musim kemarau. Itu berlaku pada tahun 2018 lagi. Bermakna Perbadanan Air Pulau Pinang telah pun mengambil dan menguruskan dan telah pun melepaskan air ke Sungai Dua. Dalam hal ini, Kementerian bersedia untuk menyerahkan fasa 1 dan fasa 2A kepada kerajaan negeri pada bila-bila masa. Dan saya harapkan ini dapat dilakukan, dimuktamadkan selewat-lewatnya sebelum 31 Ogos tahun ini. Mungkin pada bulan depan kita akan serahkan sepenuhnya sebagai penghargaan dan dukungan kementerian kepada usaha yang telah pun dibuat bersama dengan kerajaan negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Chow Kuang Yeow. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Pihak kerajaan negeri memang mengalu-alukan dan sudi memberi kerjasama kepada kementerian untuk menangani isu berhubung dengan empangan Mengkuang dan harap di peringkat menteri ataupun pegawai perkara ini dapat ditangani. Dan pihak kerajaan negeri memang sedar bahawa dan harap kementerian sedar juga bahawa projek memperbesarkan empangan Mengkuang ini mempunyai fasa 2B, 2C yang masih belum dilaksanakan, dan sekiranya fasa-fasa ini tidak dilaksanakan, maka pembesaran empangan Mengkuang tidak akan mencapai sasarannya, iaitu untuk memastikan sumber air yang mencukupi untuk dihantar ke treatment plant untuk dirawat untuk edaran kepada pengguna, dan juga mempam air-air yang akses dari Sungai Muda ke Mengkuang Dam dalam musim kemarau. Ini semua penting untuk memastikan sumber air tidak terjejas, dan saya berharap sejajar dengan kenyataan kementerian bahawa semua negeri harus mengkongsikan sumber air, maka dalam semangat ini saya berharap menteri yang baru ini dapatlah memudahcarakan penyelesaian isu-isu yang tertunggak dalam projek pembesaran empangan Mengkuang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya ingin merujuk kepada persoalan yang dibangkitkan ialah berhubung dengan syarat-syarat. Kita pada 28 dari bulan pada 18 Mac 2020 kerajaan negeri menghantar kepada kementerian beberapa syarat-syarat tambahan, ada 9 syarat tambahan. Saya fikir kita perlu selesaikan pada fasa 1 dan fasa 2A untuk kita serahkan dahulu. Manakala fasa 2B ni sedang kita dalam proses. Sebagai contoh, kerajaan memperuntukkan 100 juta bagi menyiapkan bagi fasa B, di mana fasa B ini kita ada masalah tentang pengambilan tanah yang masih lagi belum selesai. Hingga setakat ini ada 13 lot yang masih dalam tindakan dan 68 lot telah pun selesai kita uruskan. Cuma fasa C yang melibatkan peruntukan sebanyak 80 juta, kementerian melihat bahawa buat masa ini tiada keperluan bagi pembinaan rumah PAM Lahad Yoi, di mana fasa ini memerlukan suatu kajian baru dan skop kajian bagi membina baraj sebagai ganti di rantau panjang. Saya melihat bahawa isu ini dapat kita atasi supaya NRW di Pulau Pinang sebanyak 22% dapat kita atasi. Dan sehubungan dengan soalan tambahan sedikit tadi ialah berhubung dengan kaitan di antara permasalahan berkongsi sumber. Pulau Pinang berkongsi sumber air daripada Kedah dan dalam proseskan dengan Pulau Pinang, dengan Perak. Dan bagi pihak kementerian, kita sedang menguruskan perkara ini dengan cermat, dan insya-Allah dalam masa terdekat kita fikir beberapa perbincangan-perbincangan dengan kerajaan negeri Perak dapat kita uruskan. Kaedah perkongsian sumber di mana ada satu negeri ada sumber air yang banyak dan negeri lain kurang sumber dapat kita laksanakan. Di mana joint venture program ataupun perkongsian sumber dapat kita lakukan supaya dapat kita atasi masalah yang berlaku pada negeri jiran. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan daripada di sebelah sini dulu kalau ada. Jerai. Silakan Yang Berhormat Jerai. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Saya dipahamkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengkategorikan empangan Mengkuang sebagai empangan strategik.
Memandangkan Pulau Pinang tidak berdepan dengan masalah air yang serius berbanding dengan negeri lain, misalnya di Melaka dan Selatan Johor. Soalan saya, mengapakah Kerajaan Persekutuan masih meneruskan projek ini? Dan yang kedua, Speaker, apakah status pembinaan 5 loji air di negeri Kedah? Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Silakan Yang Hormat Menteri. Terima kasih. Sebagaimana yang telah pun dijelaskan bahawa empangan Mengkuang ini merupakan satu empangan bagi kelangsungan bekal air Pulau Pinang dalam jangka masa panjang dan khususnya waktu-waktu kritikal. Kementerian melihat bahawa empangan ini ada keperluan, maka kan itu kita teruskan. Cuma bagi fasa 2C, saya fikir bahawa kementerian melihat buat masa ini belum ada keperluan mendesak. Sebagai contoh, setelah siap pembinaan, baru sekali empangan ini digunakan. Jadi oleh kerana itu, kita melihat bahawa negeri-negeri lain yang mempunyai masalah kritikal, umpama Melaka, Kelantan, perkongsian di Selatan Johor dan beberapa buah negeri lain, bagi pihak kementerian kita meletakkan dia sebagai suatu keutamaan bagi kita selesaikan. Dan juga mencadangkan bahawa loji yang sedia ada ni ataupun rumah pam Lahyul ni kita meneliti dengan pihak EPU untuk kita mendapat suatu penelitian dan kajian terperinci untuk kita teruskan agenda ni ataupun projek ni pada masa hadapan. Cuma saya ingin jelaskan bahawa kembali kepada soalan yang telah ditanya tentang projek 5 loji. Untuk makluman 5 loji yang di negeri Kedah ni dalam proses pembinaan dan pihak kementerian telah pun turun berbincang dengan kerajaan negeri Kedah dan kita melihat Kedah juga berdepan dengan masalah bekal air khususnya untuk pertanian dan sehubungan dengan itu kementerian sedang mengambil beberapa tindakan untuk penyelesaian menyeluruh isu-isu yang melibatkan bekal air sama ada untuk domestik ataupun untuk pertanian. Terima kasih. Soalan yang terakhir saya rasa saya beri kepada Yang Berhormat Tuan Speaker. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker, Tuan Ketua. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri, sama ada Yang Berhormat Menteri sedar bahawa projek Mengkuang adalah susulan daripada penghijrahan aset yang diuruskan bersama dengan SPAN, di mana aset ini dipindahkan kepada pihak Kerajaan Persekutuan, agensi Kerajaan Persekutuan dan digantikan dengan projek pembinaan empangan Mengkuang. Oleh sebab itu, semua fasa-fasa projek yang disebutkan harus dilaksanakan mengikut persefahaman tersebut. Ini yang pertama. Kedua, Tuan Speaker, berkaitan dengan memastikan ada bekalan air yang mencukupi. Telah berlaku ni beberapa perbincangan untuk menjalankan projek peminahan air mentah Sungai Perak atau di Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme dengan izin. Dan lantaran daripada perbincangan ini telah capai secara prinsip persetujuan untuk melaksanakan projek tersebut. Apakah perkembangan kerana sekiranya kita masih berbincang, yang perbincangan telah berjalan begitu lama, tapi telah capai satu persetujuan prinsip untuk melaksanakan projek ini secara bersama, di mana difahamkan soalannya Yang Berhormat. Ya, saya tahu Tuan Speaker. Ini kena bagi latar belakang sikit Tuan Speaker. Dan oleh kerana ia melibatkan persefahaman berkaitan dengan air yang telah pun dirawat, bolehkah pihak kementerian memastikan bahawa projek ini dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin supaya tidak dilengah-lengahkan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa saya bersetuju bahawa setiap fasa-fasa yang telah pun kita persetujui dalam menandatangani perlu kita laksanakan. Cuma saya lihat bahawa fasa-fasa 2B dan 2C ini ialah fasa-fasa yang datang kemudian. Ya, jadi saya ingat untuk kerajaan negeri bagi kita selesaikan fasa 1 dan fasa 2A untuk kita serahkan kepada kerajaan negeri. Manakala fasa 2B dalam proses sekarang melibatkan isu urusan tanah yang telah saya kemukakan.
Baik, bertemu kembali. Pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-6 ketika ini yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tanjung yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang iaitu Chow Kon Yew yang minta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan bilakah syarat-syarat pengambilan empangan mengkuang akan disempurnakan sebelum penyerahannya kepada Kerajaan Pulau Pinang dan apakah status pembaikan kecacatan yang dilaporkan sebelum ini. Dan soalan ini telah pun jawab oleh Menteri sendiri iaitu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan selain itu, sebelum mulanya waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun menegur tindakan Ahli Parlimen yang mengeluarkan perkataan yang tidak bersopan ketika persidangan berlangsung. Tambahnya lagi, persidangan menggunakan perkataan sedemikian boleh mengundang pertelingkahan sekaligus mengganggu waktu persidangan. Beliau berkata demikian merujuk kepada kejadian semalam apabila Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa mengeluarkan kenyataan yang kurang sopan terhadap Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Rani Patu. Namun Datuk Azhar Azizan telah mengarahkan Datuk Seri Abdul Aziz agar memohon maaf berhubung kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau semalam. Baik, seterusnya kepada waktu pertanyaan Menteri MQT. Soalan yang pertama, kerajaan telah memutuskan untuk mengkaji semula cadangan penebusan ganti cuti rehat GCR kepada wang tunai selama 75 hari bagi penjawat awam yang telah berkhidmat 15 tahun seperti yang telah diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2020. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan, kajian semula tersebut dirasakan wajar kerana penebusan awal GCR semasa dalam perkhidmatan adalah tidak menguntungkan kepada penjawat awam. Selain itu, penebusan awal GCR adalah dikira sebagai pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967 ACP dan boleh dikenakan cukai mengikut perenggan 4-B ACP. Tambahnya, ia akan mengurangkan lagi jumlah wang yang diterima oleh penjawat awam berbanding jika dibayar apabila bersara kelak. Datuk Taqiyuddin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiu Syahrizu Kirnain Abdul Kadir di waktu pertanyaan Menteri MQT pada hari ini. Dan satu lagi soalan MQT yang menarik perhatian pada hari ini adalah berkenaan dengan isu kad pengenalan. Kementerian Dalam Negeri KDN sudah menambah baik prosedur operasi standard SOP permohonan kewarganegaraan mengikut perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, penambahbaikan membabitkan tempoh pemprosesan yang lebih singkat bagi permohonan lengkap yang diterima bermula tahun ini. Penambahbaikan SOP berkenaan adalah berdasarkan kepada pematuhan syarat di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan dan Citizenship Rules 1964 serta mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sedia ada. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee Lee Win berhubung pelan kerajaan untuk memudahkan dan mempercepatkan proses mendapatkan status kewarganegaraan untuk anak tanpa kad pengenalan pada sesi waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat pada hari ini. Dan seterusnya, selepas sesi pertanyaan jawab lisan akan berlangsungnya perbahasan usul titah raja yang dijangka yang akan dibawakan oleh Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan dan ia akan dimulakan oleh Ahli Parlimen Perikatan Nasional ataupun Kerajaan dan seterusnya berselang-seli di antara Ahli Parlimen daripada Blok Pembangkang dan seterusnya pada masa hadapan kemungkinan ia akan digulungkan oleh Menteri Kabinet. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, kita bertemu pada esok. Sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Muhammad Cira Sami. Salam hormat.